Guys, bertemu kembali dengan Om Bin. Oke guys, kali ini Om Bin bawakan ke orang lagi menonton video reaction. Oke, kita sama-sama kongsi guys. So, apa khabar korang guys? Semoga korang sentiasa sehat dan puasanya pun dilancarkan. So, kali ini guys Om Bin bawa korang tengok videonya bertajuk Lebaran di Indonesia versus Raya di Malaysia. Mana lebih best? Oke. So, maknanya di Indonesia dipanggil Lebaran, kalau di Malaysia tu dipanggil Raya guys. Raya, contohnya Raya Aidilfitri ataupun Raya Puasa dan Raya Haji. Okay. So daripada channel Drama Politikus, so macam biasa guys, kita support dulu admin kita, tekan tombol subscribe dia, tombol lonceng dia, lepas tu like dan share. Okay, wow. So, Om Bin pun tak berapa tahu sangat raya, sebab Om Bin tak pernah sambut raya di Indonesia. Okay. So, kita tengok video dia daripada sekarang guys. Okay. 1, 2, 3, play. Satu hal yang menyatukan antara dua negara serumpun di ASEAN, iaitu Malaysia dan Indonesia, adalah Hari Raya Aidilfitri. Okay. Ini disebabkan kedua negara ini mempunyai akar budaya yang sama, iaitu Islam. Okay. Majoriti Islam. Namun, sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis. Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, berikut kami sajikan kepada para penonton perbezaan Hari Raya Aidilfitri antara Malaysia dan Indonesia. Teruskan menonton. Anda pun dah tahu juga guys macam mana. Yang pertama, Raya atau Lebaran. Raya atau Lebaran. Hal-hal yang panggilan dahulu ya, iaitu dari segi panggilan itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut 1 Syawal sebagai Hari Raya. Hari Raya. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya. Sementara di Indonesia pula, istilah yang masyhur adalah Lebaran. Lebaran ini lo ngapain sih? Jadi sebenarnya Lebaran tu ada juga guys di Malaysia, dia ada juga sebut, tapi mungkin Lebaran ni kira mungkin pada orang-orang yang jenis macam tulis-tulis macam surat-surat ataupun postcard. Nah, biasanya kadang orang guna selamat hari Lebaran, macam mungkin kira sedap lah didengar gitu. Kalau macam hari raya ni ada juga orang tulis, tapi biasa macam umum sangat gitu. Biasanya majoriti orang guna. Tapi hari Lebaran tu ada juga guys, macam lagi sopan lah gitu. Jadi kalau di Indonesia dia sebut Lebaran, so lagi macam sedap lah guys kot tidak didengar. Lebaran mau kemana aja? Ya, kalau di Malaysia, Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan. Dia hanya dipakai untuk ucapan rasmi atau bertulis mata-mata. Betul juga kan? Ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, lagu raya Malaysia lebih banyak. Lagu raya, okey. Lagu raya di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun. Betul juga. Ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia sejak di era almarhum P. Ramlee hinggalah di zaman Datuk Siti Nurhaliza. Ia menjadi Yalah guys, betul lah. Kalau macam lagu-lagu lama dulu memang rasanya sampai sekarang kot. Tak kira bila dah dekat-dekat dengan Lebaran, terutama di tempat kerja Om Bin, 2 minggu sebelum raya ataupun 2 minggu sebelum raya dan 2 minggu selepas raya, maknanya kira sebulan tu kita dekat tempat kerja Om Bin tu semua lagu raya yang akan diputarkan. Yang biasa tempat Om Bin macam tu. Tempat kerja Om Bin macam tu guys. Kalau contohnya Christmas, Christmas pula dalam masa sebulan, 2 minggu sebelum, 2 minggu selepas, dan Chinese New Year ke Deepavali ke apa kan, macam tu guys di tempat kerja Om Bin dia akan putarkan.
Macam sekarang ni dia dah mula nak putar lagu-lagu. Tapi rasanya di radio-radio di Malaysia pun sama kot, dia dah mula putar lagu-lagu raya. Dan untuk yang lagu-lagu raya yang terbaru rasanya bukan tak diminati, tapi pendengar lebih kepada lagu-lagu lagu-lagu klasik raya yang dah lama-lama, yang mungkin dia pernah dipopularkan oleh biduanita almarhumah Saloma gitu kan. Ini lagu Datuk Seri Siti Nurhalizah pun sama macam tu. Tapi yang terbaru macam Umi tak pernah dengar guys. Kalaupun ada kot, tapi mungkin tak berapa ni kot disukai ramai. Lagu wajib yang menghiasi pagi raya dan sepanjang bulan Syawal. Biasanya lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan hati pilu mengenangkan masa lalu. Ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia. Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia. Yang ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini, pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. Yang ketiga, takbir di Indonesia lebih bersemangat. Takbir guys, takbir malam raya semakin memecah pada malam hari raya. Semua umat Islam, yang kecil atau besar, tua atau muda, akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas. Yang ni guys, kawan Om Bin yang kawan Om Bin yang orang Indonesia tu kan, dia pernah cerita dengan Om Bin. Dia kata kalau di Indonesia tu, jiran Om Bin pun yang orang Medan tu, dia pernah beritahu cerita guys. Dia kata kalau di Indonesia tu macam mungkin waktu bersahur, macam bersahur ataupun malam raya tu memang terlalu meriah. Dia kata macam diorang akan berjalan mungkin gitulah, mungkin keliling kampung ke, kalau di kampung lah contoh. Wow, jadi dia cerita guys, jadi macam banyak seronok lah macam tu. Kalau macam di mungkin terutama di kampung Om Bin tak ada kot, rasanya tak ada. Kalau kat bandar-bandar mungkin ada kot, tapi kalau dekat kampung Om Bin untuk yang berarak macam tu rasanya tak ada lah. Di bandar tak pastilah, sebab di tempat Om Bin tak pernah nampak pula guys. Tapi katanya kat Indonesia tu memang meriah dia punya malam raya dia. Musikal untuk melaungkan takbir, menggunakan pembesar suara dan juga gendang. Walaupun Om Bin tak pernah tengok secara real kat luar, tapi cerita di Indonesia dan sedikit terganggu dengan bunyi bising ledakan bunga api. Dan yang menarik adalah kanak-kanak dan remaja bebas bertakbir raya di masjid bersama-sama dengan orang tua, yakni para imam, para bilal, para siap masjid. Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua, tidak seperti yang terjadi di Malaysia. Sementara itu di Malaysia, takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau, juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam, walaupun sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Di Indonesia juga takbirnya memang meriah. Yang keempat, tiada bazar Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes untuk menjana. Dia tiada, tak mungkin admin kita ni salah kot. Dia mungkin ni rasanya ada kot guys, sebab Om Bin ada juga tanya kawan-kawan Om Bin di tempat kerja Om Bin kan, kawan-kawan Om Bin yang daripada Indonesia, dia kata ada, memang ada, tapi tak tahulah, cuma tak pasti. Om Bin tak tahu, tak pernah tengok secara real. Tapi berdasarkan pada cerita-cerita kawan-kawan Om Bin, dia kata ada juga, dia kata bazar dekat sana. Cuma mungkin tak tahulah di Malaysia tu, mungkin di Malaysia terlalu, sebab di Malaysia tu guys dah jadi kemestian kalau dah berpuasa tu, hari pulang puasa memang meriah lah dia punya bazar dia. Maknanya bazar tu kira benda yang wajib ada kalau dah bulan puasa. Kalau di Indonesia rasanya ada kot, sebab kawan cerita-cerita kawan Om Bin pun ada, dia kata. Tak apa, kita teruskan. Pendapatan rakyat terbawah. Para peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang. Namun di Malaysia, ianya lebih meriah, lebih sistematis dan berfokus pada satu lokasi strategi. Ini yang disebut sebagai bazar Ramadan. Depan rumah Om Bin ni ada bazar Ramadan. Pasti ada sekurang-kurangnya satu bazar Ramadan. Ia adalah usaha sama antara bazar Ramadan di depan rumah Om Bin ni guys. Om Bin turun bawah, jadi
depan tu je guys, Bazar Ramadan dia memang tiap-tiap tahun. Rasanya sebelum ni Umi pernah buat video kot pasal Bazar Ramadan depan rumah Umi. Jauh dia sebenarnya tak jauh guys, lebih kurang dalam 500 atau 50 meter atau macam itulah, lebih kurang. Dia tak jauh sangat. Sebab turun daripada rumah Bin, depan dia kira menyeberang jalan je. Seberang jalan sini rumah Bin, jalan seberang sana dah Bazar Ramadan. Okey. Kerajaan tempatan atau pemerintah kota dengan masyarakat peniaga di Malaysia. Kebanyakan Bazar Ramadan adalah tempat menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa. Laksa. Di samping barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Idul Fitri. Berbeza sekali di Indonesia, tidak ada Bazar Ramadan walaupun tidak dinafikan. Ramai pedagang kaki lima yang turun menjual barang-barang mereka. Ada juga yang menjaga. Okey guys, nanti korang boleh komen guys kat bawah pada korang. Sebab Om Bin dulu, Om Bin bertanya pada kawan Om Bin di Indonesia yang kerja dekat tempat Om Bin kan. Jadi dia kata ada bazar juga, tapi kata admin kita ni dia kata tak ada. Kalau ada pun dia kata yang macam macam mungkin pedagang-pedagang kaki lima gitu. Betul ke guys? Nanti korang komen guys kat bawah. Om Bin pun nak tahu juga. Okey. Di lokasi tertentu pada bulan Ramadan yang menjual seperti tempe, tahu goreng, kola dan air minuman. Di Indonesia, perniagaan di bulan Ramadan kurang sistematik berbanding Malaysia dan terhad pada makanan tertentu sahaja. Yang macam kedua, tu kot Indonesia maksudnya. tidak melarang makan di siang hari. Makan di siang hari. Di Malaysia menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadan. Okey, betul tu guys. Bagaimanapun di Indonesia yang tidak berpuasa dibolehkan makan di tempat umum terbuka. Kedai makan di Indonesia juga dibuka seperti biasa sepanjang bulan Ramadan. Om Bin pun baru tahu guys. Tapi sebelum ni Om Bin rasanya Om Bin pernah mereaction juga video daripada Ivy Pan. Dia kata yang dia risaukan kebetulan masa tu kira Ramadan dekat Jogja kot. Satu dia dekat di Jogja. So dia kata dia risau nanti nak makan kat mana, sebab dia tu kira makan kat luar lah. Biasa kan mungkin dia tak masak dekat kira rumah dia yang dia duduk tu, kosan dia. So dia kata rupanya ada guys. So Umi baru tahu guys juga yang ni. Dia kata kalau di Indonesia tu diperbolehkan makan pada orang yang tak berpuasa, tapi mungkin dia akan separuh kedai tu mungkin separuh. Tapi kalau di Malaysia tu guys, memang tak boleh guys. Sebenarnya ada jugalah orang yang curi-curi makan, tapi kalau kedapatan guys memang kena tangkap dan mungkin akan macam mana jadi orang takut guys. Ditambah atau diletakkan langsir atau kain supaya yang makan di dalam tidak mengganggu penglihatan yang berpuasa di luar. Yang keenam, balik kampung atau mudik. Ada persamaan antara Malaysia dan Indonesia berkenaan tradisi pulang kampung. Bagi warga negara Malaysia, istilah balik kampung merupakan tradisi yang dibuat selang beberapa hari sebelum menjelang 1 Syawal Idul Fitri, dan ianya hanya berlangsung beberapa hari, paling lama pun 1 minggu sahaja. Namun berbeza di Indonesia, tradisi pulang kampung halaman ini dikenali sebagai mudik. Dilakukan lebih awal. Bahkan ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal Ramadan lagi. Dan suasana mudik di Indonesia membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan akan tutup selama sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu. Okey guys, kita tak payah skip. So Om Bin baru tahu juga guys. Mana dia kira awal kita slowkan sikit suara dia sebab iklan guys. Hingga 1 bulan. Yang ketujuh, perbezaan pakaian antara Malaysia dan Indonesia. Baju raya tak sama. Di Malaysia, biasanya kaum lelaki akan memakai pakaian tradisional baju Melayu, sementara kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung, baju kebaya, berbagai warna. Sementara di Indonesia, tidak ada pakaian tertentu khusus untuk sambutan Hari Raya. Walau bagaimanapun, majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih kerana ia merupakan lambang kesucian sesuai dengan sambutan 1 Syawal. Biasanya kaum lelaki memakai baju koko.
Yang ke-8, solat. Sekejap guys, so pasal baju tadi, yalah mak biasa kalau di Malaysia tu dia akan pakai baju Melayu. Kalau lelaki lah, dia ada baju apa dipanggil, cekak musang ke apa. Dengan kalau Johor tu dia lebih terkenal kepada apa, baju yang lehernya yang jenis bulat gitu. Apa dipanggil guys? Teluk belanga ke apa macam tu. Bila lupa sangat guys. So okay, dia kata kalau di Indonesia tu dia lebih mungkin tak ada yang khusus sangat, tapi lebih kepada banyak yang memakai kira baju yang maknanya mungkin berkala putih. Okay, di Malaysia pun ada juga kok yang tak pakai, tak semestinya pakai baju apa macam baju Melayu ataupun baju ni, ada juga kok. Tapi biasanya mungkin kalau hari yang pertama tu mungkin kira majoriti pakailah macam tu. Okay, wow, best pula guys dapat tahu perbezaan Aidilfitri. solat Berbeza di Malaysia yang Aidilfitri. hanya solat di masjid. Di Indonesia tidak hanya bersembahyang di masjid. Okay. Kebanyakan masjid besar di mana akan mengadakan solat di padang ataupun lapangan terbuka. Ada juga bahkan solat di jalan raya, sehingga kan sesetengah jalan raya di kota besar seperti Jakarta tutup. Yang ke-9. Oh, tapi yang tu guys mungkin itulah kira faktor apa penduduk kot, betul penduduk. Contohnya macam di kawasan Kampung Ombin tu di Semporna, jadi ikutlah kepadatan penduduk kat situ. Kalau contohnya musim raya Aidilfitri tu kadang masjid tak muat guys. So memang dia dekat masjid, tapi disebabkan dia tak muat sampai ke jalan raya gitu, keluar semua. Sebenarnya jalan raya pun dia akan guna guys kalau di tempat Umbin. Tapi kalau di Johor ni, kalau yang tempat Umbin duduk ni, rasanya Umi tak pernah nampak kot yang sampai ke jalan raya. Biasa sebab masjid dia mungkin luas, jadi masih lagi muat lah kat situ. Lepas tu tempat Umbin ni ada banyak juga guys masjid. So yang dah berdekat-dekat, jadi maknanya muat kot. So kira ikutlah kepadatan penduduk di sesuatu kawasan. Okay, mungkin kalau kat Jakarta tu kan, Jakarta kan penduduk dia berapa, jadi itu yang banyak orang. Ini pasal kepadatan penduduk. Terbuka. Rumah atau terbuka. halal. Rumah terbuka di Indonesia hanya untuk ahli keluarga terdekat serta sahabat yang rapat. Berbanding di Malaysia, pengajuran rumah terbuka dibuat untuk semua warga di kampung yang sama. Betul tu guys. Sungguh pun begitu, di Indonesia ada sebuah tradisi halal bihalal. Halal Ia bihalal. seakan-akan majlis sambutan hari raya, namun biasanya diadakan di peringkat pejabat atau kantor, persatuan, kampung, peringkat nasional atau wilayah. Bahkan dianjurkan oleh parti politik tertentu. Dan sedangkan di Malaysia, majlis seumpama halal bihalal diadakan besar-besaran pada hari pertama sahaja, iaitu rumah terbuka anjuran parti pemerintah atau dipanggil rumah terbuka Perdana Menteri. Yang ke-10, Tempoh raya sebulan di Malaysia. hari raya. Di Malaysia, hari raya menjadi kelaziman diraikan sampai sebulan. Umat Islam di Malaysia lebih menjadikan Syawal sebagai Betul tu guys, sebulan. nostalgia, Satu bulan. bermain perasaan dan feeling, terutama melibatkan orang tersayang. Okay. Sebab itulah lagu-lagu raya di Malaysia juga lebih banyak dan sudah turun-temurun dimainkan. Beza di Indonesia, Lebaran meriah hanya pada minggu-minggu pertama. Setelah itu, raya Indonesia hidup seperti sedia kala, walaupun masih banyak juga. So guys, yang pasal ni maknanya dia macam berbeza sikit lah. Sebab mungkin kalau di Semenanjung, dia di Semenanjung tu biasanya akan disambut selama sebulan lah. Sebab dulu pun Ombin first time juga datang daripada Sabah, jadi Ombin terkejut juga guys macam tu. Sebab mungkin tradisi Ombin di Sabah dia kira berlainan sikit. Biasanya hari raya kalau di tempat Ombin tu lah, tak tahulah di Sabah tu kan luas, jadi mungkin di bahagian Kota Kinabalu lain. Tapi kalau di Semporna tu biasanya tempat Ombin tu dia raya pertama, kedua, ketiga gitu kira meriah lah. Tapi lepas tu dah tak berapa meriah. Kalau macam dah hari ke-4, ke-5, ke seminggu, 2 minggu tu dah tak. Tapi kalau di Semenanjung rasanya sama kayak dia sebulan. Sebab walaupun dah minggu ketiga ke dah minggu hujung-hujung bulan pun dia masih lagi guys Ombin tengok
dekat di Semenanjung ni, terutama di Johor tempat Om Bin ni, memang macam tu guys. Dia orang ada rumah terbuka sebab masih sambut raya, kunjung mengunjung dari rumah ke rumah. Macam tu kalau cara di Semenanjung. Kedai yang masih tutup kerana tuan kedai masih mudik di kampung. Okey. Meskipun ada perbezaan kecil dari sambutan Hari Raya Aidilfitri, apa yang penting, perayaan ini bukan hanya pada budaya dan adat tahunan semata-mata. Akan tetapi, Aidilfitri atau Lebaran merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Ia adalah waktu untuk mengeratkan tali silaturahim di kalangan keluarga juga masyarakat Islam. Sedih pula muzik dia. Atau latar belakang agama. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Wow, so itu dia guys video kita. Hari Raya di Malaysia dan Lebaran di Indonesia. Perbezaan dia ada beberapa perbezaan. Okey, macam tu je kot. Tapi kalau yang pasal tentang bazar tu, maknanya nanti korang boleh komen kat bawah guys, sebab kawan-kawan Om Bin ada juga cakap, dia kata ada juga bazar di Indonesia, cuma Om Bin tak pastilah begitu. Okay, so itu sahaja guys video Om Bin. Thank you so much. Thank you juga kerana korang dah menyokong selama ini channel Om Bin Morales. Okay guys, dah, thank you so much dah.